Rasulullah SAW melarang daripada membunuh ular-ular yang ada dalam rumah ni, kecuali al-abtar dan dzat-tufyatain, kerana ia menyambar penglihatan dan mencari kandungan, mencari apa yang ada di dalam perut perempuan, yakni kandungan itulah. Dengan syarat yang Imam Muslim beriwayatkan daripada Nafi' lagi, bahawa Abu Lubabah pernah lalu dekat Ibnu Umar ketika dia berada dekat benteng dekat dengan rumah Umar bin Khattab. Dia duduk cari ular, serupa dengan hadis Laith bin Sa'ad sebelum ni, sepatutlah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah, katanya pernah kami bersama Nabi SAW dalam satu gua. Pada ketika itu baru saja Al-Mursalati Urfa diturunkan kepada Nabi SAW, dan kami duduk ambil surah itu daripada mulutnya, basah lagi. Tiba-tiba keluar kepada kami seekor ular. Dia pun kata bunuh ular itu. Kami pun bersegera pergi kepada ular itu untuk bunuh dia. Fasabaqatna, tetapi ular itu cepat lagi larinya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memeliharanya daripada perbuatan buruk kamu, perbuatan keburukan kamu, ataupun kejahatan kamu, jadi kepada dia lah. Kama waqakum syarraha, sebagaimana dia telah memelihara kamu daripada kejahatannya ataupun keburukannya. Dengan syaratnya Imam spot tu juga, spot lagi spot sebelum pada itulah juga. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW menyuruh orang yang berihram bunuh ular di Mina. Riwayat daripada Abdullah lagi, katanya ketika kami sedang bersama Rasulullah dalam satu gua, serupa dengan hadis Jarir dan Abi Muawiyah sebelum pada ni. Seterusnya riwayat daripada Abu Sa'id Maula Hisham bin Zuhrah. Dia masuk berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri di rumah dia. Qala, kata dia, saya pun tak dapati dia sedang bersembahyang. Saya pun duduk tunggu dia sehingga dia selesai sembahyang. Saya pun terdengar pergerakan di celah-celah pelepah tamar di penjuru rumah. Saya pun berpaling. Tiba-tiba saya dapati seekor ular. Saya pun melompatlah untuk pergi nak bunuh dia. Fa asyara ilayya adijlis. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri mengisyaratkan kepada saya, bila-bila duduk sembahyang, dia suruh saya duduk. Saya pun duduk. Bila dia selesai sembahyang, dia pun tunjuk ke rumah, ke satu rumah di perkampungan di kawasan itu. Faqala, sampai dia berkata, nampak rumah tu? Saya pun kata, nampaklah. Dia kata, di situ dulu ada seorang anak muda yang baru berkahwin, pengantin baru. Qala, katanya, fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khandaq, ke parit dia gali masa nak pergi Khandaq. Pemuda itu minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah hari untuk balik kepada isterinya. Pada suatu hari dia minta izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bawa sekali senjata kamu itu, kerana saya bimbang engkau akan diganggu oleh Quraisyah, oleh puak-puak Yahudi pada ketika itu. Orang itu pun, pemuda itu pun ambillah senjata dia. Lepas tu dia pun balik. Didapatinya isterinya berada di antara dua pintu sambil berdiri. Dia pun sudah menghunuskan lembingnya ke arah perempuan itu, isteri dia, untuk menikamnya. Dia sudah naik cemburu. Faqalat lahu, si isteri dia berkata kepada dia, nanti dulu, kata dia, kawal ataupun pegang lembing kamu tu. Wadkhulil bait, masuk dalam rumah ni, tengok apa yang membuatkan aku keluar. Dia pun masuk. Didapatinya ular yang besar berlengkar di atas tilamnya. Fa
ahwa ilaiha birrum. Dia pun menikam ular itu dengan lembingnya. Fantazabaha bihi. Dan intazabaha bihi, yang menyelesaikan ular itu dengannya. Yakni matilah. Dikerjakannya ular itu dengannya. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Farakazahu fid dar, dia pun menghunjam, hunjam lembing dia tu di tanah. Fattarabat alaihi, fattarabat alaihi, ular itu pun bergelepar, kerana dia tikam. Sama yudra, tidak diketahui siapa di antara dua tu yang lebih dulu mati, lebih cepat mati, ularkah ataupun pemuda. Qala, kata perawi, kami pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebutkan cerita itu kepadanya. Wa qulna, dan kami kata, ud'ullah yuhyihi lana, mintalah dengan Allah, biar Allah hidupkan dia kita, dia boleh duduk sekali dengan kita pun mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, istaghfiru li sahibikum, kamu minta ampunlah untuk sahabat kamu ini. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ni ada jin yang telah Islam. Kalau kamu nampak mereka, idza ra'aytum minhum syai'an, ada nampak apa-apa tanda daripada mereka, fa'adiluhu thalathata ayyam, kamu maklumkan, bagi amaran kepada dia selama 3 hari. Kalau selepas itu dia tidak menghiraukan juga kepada amaran kamu itu, faqtuluhu, kamu bunuhlah dia, kerana ia adalah syaitan. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata dia, ketika kami sedang duduk, tiba-tiba kami dengar, itu riwayat Sa'id tadi, wa wa'indana Abu Sa'id, dia kata dia masuk pergi jumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika kami sedang duduk, kami terdengar di bawah katil dia tu bunyi pergerakan. Fadazarna, kami pun tengok ular. Wasaqal hadith biqissatihi, dia pun mengemukakan hadis dengan kisah tadi, serupa dengan hadis Malik daripada Saifi tadi. Wa qala fihi, di dalam riwayatnya ini dia ada sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah-rumah ini ada awamir, ada penunggu awamir, ada orang-orang yang duduk dalam. Jika kamu nampak sesuatu ataupun apa-apa tanda daripada ular penunggu itu, faharriju 'alaiha thalatha, kamu desak dia keluar sebanyak 3 kali. Kalau dia pergi, tak apalah. Kalau tidak, kamu bunuhlah, kerana ia adalah kafir. Wa qala lahum, dan dia berkata kepada mereka, idhabu. Beza dengan riwayat tadi lah, riwayat perbezaan dengan riwayat tadi. Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat dia, pergilah kamu, idfinu sahibakum, kamu kebumikan sahabat kamu, dia mati dah. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri lagi katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada nafaram minal jin, ada beberapa ramai jin yang telah Islam. Siapa yang nampak apa-apa tanda daripada penghuni ini, yakni jin, fal yu'dhinhu, maka maklumkan kepadanya sebanyak 3 kali. Kalau ternyata fa in badalahu ba'du, selepas tu kalau dia kelihatan lagi kepadanya, fal yaqtul, bolehlah dia bunuh, kerana itu adalah syaitan. Ini
elok membunuh berapa?